Apa Syahbandar? Datuk Syahbandar. Walaupun tuanku yang dipertua melucutkan jawatan Temenggung itu, tapi melantik aku menjadi Syahbandar dekat pelabuhan ni. Aku juga orang penting dekat istana tu. Jadi, semua orang mesti hormat dengan aku. Hormat, Datuk Syahbandar. Macam itulah. Bagus. Gitu. Ada apa-apa perkabaran yang hendak kau sampaikan kepada aku? Oh. Kapan Nana Suradewana sudah tiba? Nanti dulu. Barang-barang ni aku nakkan semua masuk dalam gudang. Sekarang juga. Angkat masuk dalam gudang. Angkat, jangan pandang je. Angkat. Sekarang juga. Angkat. Kenapa pula, Datuk? Ini barang saya sudah bayar cukai. Barang-barang ni semua tak boleh masuk dalam negeri Melaka. Apa pasal, Datuk? Dulu saya bawa masuk semua ini barang boleh? Itu. Kau dengar sini. Dulu barang-barang tu aku tak periksa. Sekarang ni, selagi aku tak periksa, barang-barang tu tak boleh masuk dalam negeri Melaka. Sekarang tunggu apa lagi? Angkat! Jangan itu macam, Datuk. Nanti. Jangan itu macam, Datuk. Mari, Datuk. Apa lagi kau nak cakap? Datuk, kalau belakang kira tak boleh kah? Pun boleh. Dah masuk 30 purnama. Jebat meninggalkan kita. Dan kau malah 15 purnama. Dahlah tua. Yang pergi biarkan mereka pergi. Kita yang hidup masih teruskan hidup. Aku reda pada tulisan takdir. Aku percaya semua kadar dan kadar adalah caturan untuk kita berada di landasan yang terbaik. Dan sekarang aku berada di landasan yang tersedia untuk aku. Takkan aku berpaling lagi pada yang lain. Adat nikah dan perkahwinan yang akan kita adakan pada hari bulan penuh. InsyaAllah, hamba terimalah apa yang tersebut tu. Akan sekarang ni, sahlah bahawa puteri hamba Tuan Fatimah adalah tunangan kepada Datuk Laksamana Hangtua. Syukur Alhamdulillah. Kita dah selamat. Jumpa insya-Allah. Kaya tu menara saya pun dah benar. Saya beda sekejap. Selamat jalan. Datuk Bendahara! Oh, Naina. Apa khabar, Datuk? Apa semua ni, Naina? Begini, Datuk. Ini hari saya dalam hati sangat gembira di hari pertunangan anak, Datuk. Jadi saya tak tahu macam mana menunjuk kegembiraan saya. Hanya dengan memberi sedikit hadiah saja, Datuk.
Kamu semua bawa masuk dalam. Datuk, mari kita pergi tengok hadiah ini, Datuk. Angkat. Mari. Mana, Datuk? Silakan. Mari. Bawa itu barang masuk. Silakan masuk. Ayo Fatimah, sangat cantik ni hari. Fatimah, kita ada banyak lagi barang hadiah. Datuk, silakan kau. Mari, tengok hadiah saya bawa. Berapa banyak? Berapa harganya ni? Tak apa, Datuk. Datuk jangan risau soal harga. Ini hari ini barang semua saya bawa untuk Tun Fatimah sama Datuk sekeluarga. Begitu saja. Begitu saja. Datuk tak payah bayar 1 sen pun. Kalau begitu, saya terima. Terima kasih, Naina. Sama-sama, Datuk. Fatimah. Tengok ni Fatimah. Saya ada bawa sepersalinan emas untuk Fatimah. Cantik ya, Angga? Ya. Ini untuk rambut, rantai sama gelang tangan. Ini untuk rantai punya, ini untuk rambut cucu-cucu sama ni. Lagi apa yang kau lihat gitu? Hamba lihat Naina Suradewana membuka peti. Dalam peti tu ada emas, ada intan, ada permata dan barang yang mahal, Datuk. Jadi Datuk Bendahara menerima hadiah tu? Betul, Datuk. Datuk Bendahara terima. Katanya, engkau beri, aku terima. Aku takkan lupa jasamu, Naina Suradewana. Kau biar betul ni Kitul. Kau jangan nak berbohong dengan aku. Nanti perkara ni aku adukan pada Yang Pertuan. Benda ni tak ada. Kau siap kau. Aku cari kau, aku jumpa kau, aku penggal kepala leher kau. Kalau hamba kata benar, macam mana, Datuk? Betul, Datuk. Datuk, Ada apa orang kaya? kenapa Datuk tidak cakap perkara sebenar agar tindakan segera dapat diambil? Orang kaya. Siapalah hamba ini untuk menyampaikan perilaku hal seorang pegawai besar seperti Datuk Bendahara itu? Siapa yang mendengar kata-kata hamba? Sedangkan, siapalah hamba ini orang kaya? Betul kata Tuan hamba. Datuk Bendahara orang kaya, dia boleh beli siapa saja. Sehingga kan, kamu tahu tak, anak cucunya bermain emas di halaman rumah. Orang kaya. Kalau setakat 2-3 ekor kerbau ni disembelih pun, dia tak tahu. Yang sebenarnya orang kaya, dia pun sanggup menerima songgokan daripada orang. Kalau tidak, dia tak akan jadi kaya. Kalau tak terima sogokkan daripada orang. Sebab itulah dia menentang keras kemasukan orang-orang Bengali Putih meniaga negeri Melaka. Orang Bengali Putih lah yang dapat memperkembangkan negeri Melaka ini. Sepatutnya kita kena singkirkan dia. Tutup kedai ni. Ini bukan kedai hamba. Habis, kedai siapa ni? Apa ni? Ini saya punya kedai lah. Ayah. Oh, ini kedai Naina. Dengar sini Naina. Ini arahan daripada Syah Bandar. Kedai ini harus ditutup. Apa? Apa sebab? Saya ada kebenaran menjaga sini. Kenapa saya kedai mau tutup? Ini arahan daripada Syah Bandar. Kedai ni, kedai kat luar, rumah-rumah semua harus diroboh, ditutup kedai ni semua. Apa sebab? Ini rumah saya sendiri buat. Kenapa mesti roboh? Saya ada kebenaran Datuk Bendahara. Datuk Bendahara tak berkuasa di sini. Syah Bandar yang berkuasa. Tanah ni telah dibeli dari Bengali Putih. Mana boleh? Mana boleh? Ini saya punya barang semua. Jangan suka-suka menutup saya punya perniagaan. Apa? Ingat Syah Bandar satu orang saja kuasa sini kah? Ini saya punya barang, mana boleh kasih ambil? Ini saya punya barang. Aku kuasa ni. Hoi, Datuk Syah Bandar. Mana boleh suka-suka tutup saya punya perniagaan? Tuk, dia tak nak tutup kedai tu. Kalau macam tu, rampas semua barang-barang. Rampas! Oh, mau rampas lah.
Macamnya. Sekarang bunuh. Cuba bunuh. 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 Bunuh cepat. Bunuh. Ini penghulu Syah Bandar tau. Dalam ini bandar aku yang berkuasa. Ini tanah aku. Aku sudah beli ini tanah dengan bali putih. Sekarang ini tanah aku yang berkuasa. Sekarang lebih baik kau tutup kau punya kedai. Kalau tidak aku rampas semua barang-barang kau. Cakap. Sekarang kau cakap. Siapa yang berkuasa sini? Cakap. Datuk Syah Bandar. Kau nak buat apa dengan barang-barang ni? Dirampas, Tok. Rampas? Bodoh! Aku suruh tutup dulu. Kalau dia tak nak tutup, baru kau rampas. Aku ni Syah Bandar, bukannya penyamun. Bodoh! Letak balik! Tutup kedai ni semua! Tutup! Tutup kedai ni semua! Orang kaya. Datuk Syah Bandar datang mau rampas saya punya kedai orang kaya. Kalau dia rampas, mana saya mau cari rezeki orang kaya? Tak habis-habis Tuan Bijak Surah membuat onar. Turunkan pangkat menjadi Syah Bandar. Tetap beraja di mata bersultan di hati. Tapi setahu gua, semua pedagang di tanah ini telah mendapat restu dari bendara. Betul orang kaya. Kita semua menjaga sini. Datuk Bendara kasih kebenaran. Tapi kalau Syah Bandar betul sudah beli tanah ini daripada Bengali Putih, dia berhak untuk menuntutnya. Dia memang berhak. Kalau betul tanah ini bekas tanah Bengali Putih. Jangan-jangan dia hanya mereka cerita. Kalau begitu biar hamba yang bersemuka dengan Syah Bandar. Aina, kamu tunggu di rumah Datuk Bendara. Kita jumpa di sana. Nena. Nampaknya Datuk Bendahara telah mengirim kepada Nila Suradewana. Ada disuruhnya hamba memulangkan semula barang-barang yang berampas daripada beliau. Kalau tidak, dapat juga memberi sedikit sebanyak barang-barang itu kepada orang kaya sebagai habuan. Apakah maksud barang yang tuan hamba maksudkan itu? Banyak barang-barang yang berharga. Barang dari benua Hindi, dari Hadramaut, dari negara-negara Parsi dan banyak lagi lah. Rempah ratus dari Gujarat pun ada juga. Alah, macam jual dalam kedai itu. Tentu ada habuan yang diberikan kepadanya. Sebab itu ia menyebelahi dia. Itulah yang hendak hamba nyatakan kepada orang kaya sebentar tadi. Sudah berlebihan harta tumbuk rusuk bendahara makan. Tetapi Sultan masih akrab dengannya. Kita tak boleh nak buat apa-apa kerana pahlawan-pahlawan masih setia dengannya. Tuan hamba ingin minta tolong. Ada atau tidak lebihan ubat-ubat untuk orang hamba? Ada hamba simpan di rumah hamba. Tak semua ubat-ubat itu hamba serahkan kepada istana. Jadi bolehlah orang kaya datang ke rumah hamba untuk mengambilnya. Tak apa. Nanti hamba akan suruh orang hamba untuk datang mengambilnya. Hamba pergi dulu. Silakan. Orang kaya. Hei, orang kaya. Orang-orang kaya sekalian. Apa kabar? Masih diganggu Datuk Syah Bandar? Tiada lagi orang kaya. Datuk Syah Bandar sudah diajar. Cuma aku bimbang dia tak ada belajar lah. Oh, maksud lu? Hamba faham. Masa kan kamu semua masih belum faham dengan perangai Datuk Syah Bandar yang dulunya Datuk Temenggung Tuan Bijak Surah.
penuh dengan tipu muslihat dan dendam kesumat. Betul tu. Sekarang Saudagar punya pasal, dia dah dapat malu. Mesti dia tengah rancang pulang paku buah keras. Datuk Syabanda mau kasih adik paku sama buah keras kah? Balas dendam dia. Ni, Lena. Lu dengar gua cakap ah. Selagi kita semua ala sini, selagi bendahara menguruskan Melaka, lu jangan risau. Oh? Tapi kalau orang-orang kaya sekalian, Datuk Bendahara pun sudah tak ada, apa macam Datuk? Jauh benar pemikiran kamu. Tidaklah orang kaya. Aku orang meniaga. Aku pelaburan untuk barang dagangan untuk masa panjang. Kalau Sultan Melaka sama orang-orangnya semua tak boleh menjamin keselamatan kita, bukan aku saja orang kaya. Pedagang-pedagang lain pun akan mengalih tempat. Kita tak rugi, Melaka akan rugi orang kaya. Benar. Tapi kami ni semua anak jati Melaka. Buruk, baik, ini adalah tanah air kami. Kami akan lebih rugi kalau anak Melaka sendiri terpaksa beralih negeri. Hai, masihkah sini lagi? Fatimah kelewat masak kuih ni Anda. Kena mencari daun pandan. Sudah cepat ke sana, cepat. Pergi dulu Anda, Bonda. Awak ni, tentukan Fatimah jangan lewat lagi. Kan dia tak nak baginda akan murka kerana juadannya lama sampai. Tuan Fatimah. Kenapa gerangan Tuan Fatimah lambat tiba? Maafkan hamba, Pak Zapin. Sultan selesai bersantap. Dia sedang menunggu manisan. Bawa pergi bilik peraduan. Bilik peraduan. Maksud Pak Zapin bilik pelaluan tuanku? Bilik peraduan hamba. Bilik peraduan tuanku lah. Tuanku titahkan pengantar kuih bawa manisan menghadap tuanku di bilik peraduan. Dia tanya kenapa manisan lambat. Pergilah, cepat pergilah, pergi. Ampun, tuanku. Tuan Fatimah, Tuanku. kenapakah gerangan kamu datang kemari? Ampun, tuanku. Patik datang untuk menghantar manisan, tuanku. Ampunkan Patik sekiranya Patik terlambat menghantar, tuanku. Puteri Datuk Bendahara menghantar manisan untuk beta. Hairan, apa tidak ada hamba suruhan lain ke yang hendak dikerah? Patik sendiri sukarela untuk menghantarnya, tuanku. Sejak bila? Sejak tuanku gemar dengan masakan Patik. Masakan kamu. Tapi beta diberitahu yang kuih-kuih itu semua bunda kamu yang masak. Mungkin sekali dua. Selebihnya Patik yang uruskan, tuanku. Hebat. Patutlah beta tidak boleh lupa akan kelazatan manisan yang disaji untuk beta setiap pagi. Rupanya dari air tangan Puteri Datuk Bendahara. Beta yakin kamu juga pasti pandai memasak sajian lain selain dari manisan. Berkat tunjuk ajar dari bonda, tuanku. Bertuah sungguh lelaki yang dapat memperisterikan kamu. Tapi kamu belum bersuami, bukan? Belum, tuanku. Tun Fatimah, Tuanku. mulai esok, beta tidak mahu kamu menghantar manisan ke istana lagi. Akan beta kerahkan hamba suruhan untuk mengambilnya dari rumah
kamu setiap pagi. Sembah Taksim, tuanku. Kamu boleh pulang. Ampun, tuanku. Fatimah, Tuanku, sampaikan salam beta pada kedua orang tua kamu ya. insya-Allah, tuanku. Kenapa tuan hamba ekori hamba? Ekori? Hamba tidak ekori tuan hamba. Tuan hamba jangan terasa. Hamba tahu. Tuan hamba ekori hamba dari istana lagi. Cakap. Siapa tuan hamba? Ini. Kanda tua. Tolong hamba kanda tua. Hamba tak lakukan apa-apa. Oh, lagi lu mau tipu ah? Lu jangan jolok salah tubuh lo. Ini perempuan ah, tunang tua oh. Memang hamba tahu dia. Tapi hamba tak dapat makan dia. Dia yang menyerang hamba. Sebenarnya hamba tersandung batu dan terjatuh. Kemudian ini melintas. Dan hamba tersandung padanya. Bohong. Tuan hamba pintar lengan hamba. Hamba kenal siapa tuan hamba. Tuan hamba penjaga istana sultan, bukan? Maafkan tua, ini semua salah faham. Nasib baik ah dia berpaut oh. Kalau dia terpaut lah, tua merana oh. Sungguh kasar gurauan tuan hamba. Kalau terluka hati kanda tua, hamba akan cari tuan hamba sampai ke lubang cacing. Tengok Abang Tua. Baru sikit mencuit, dia sudah mau terkam. Takutnya hamba. Entah siapa yang rantai siapa esok. Pendekar siluman ataupun harimau manja. Manja? Manja. Beta sudah bersedia untuk beristri lagi. Beta harap ini adalah istri beta yang terakhir. Ampun, tuanku. Pada firasat Patih, tuanku boleh berkahwin seberapa ramai yang tuanku suka. Ampun, tuanku. Kamu fikir beta ini apa? Berkahwin ramai hanya sekadar untuk memuaskan nafsu beta? Ampunkan Patih, tuanku, sekiranya Patih mengguris hati tuanku. Ampun, tuanku. Kali ini beta mahu berkahwin kerana beta sudah jumpa dengan seorang perempuan. Beta tahu apa yang berada di dalam benak fikiran kamu berdua. Apa? Selama ini isteri-isteri beta bukan perempuan? Ampun, tuanku. Tidak terfikir akan Patih berdua akan perkara-perkara macam tu, tuanku. Ampun, tuanku. Perempuan sejati bijak menguruskan diri dan rumah tangga. Bukan hanya sekadar tinggal di istana, menunggu layanan, mengerah dayang dan hamba. Perempuan yang beta maksudkan ini
lengkap segala. Rajin, bijak bestari, dan keayuannya. Beta mahu kamu berdua merisik perempuan ini untuk beta. Ampun tuanku. Kenapa kami berdua? Bukankah kerja merisik itu kerja Datuk Bendahara? Ampun tuanku. Ampun tuanku. Tak mengapalah. Patik akan melaksanakan segala perintah tuanku dengan segera. Katakan kepada Patik, anak siapakah yang tuanku inginkan? Ampun tuanku. Ampun tuanku, ibu ampun. Patik menjunjung sembah kepada tuanku. Apalah kiranya tuanku sudi mencemaduli ke majlis Walimatul Urus Puteri Patik. Walimatul Urus? Putri yang mana yang Datuk nak kahwinkan? Puteri Patik Tuan Fatimah tuanku. Dengan siapa? Ampun tuanku. Masakan tuanku tak tahu pula. Datuk Hantuah lah yang bakal menjadi menantu Datuk Bendahara. Datuk, bukankah menjadi tanggungjawab Datuk untuk memperkatakan semua ini kepada baginda? Itulah masalahnya. Cuma berita yang berat dan beban saja yang beritahu beta. Nampaknya tuanku sudah terguris hati. Bila tajuk kita dah tersinggung, semua rakyat turut gelisah. Datuk bergembira berpesta menyambut menantu. Apa nak jadi dengan pegawai-pegawai Negeri Melaka sekarang? Ha? Ampun tuanku, dipersilakan tuanku. Ampun tuanku, dipersilakan tuanku. Menjunjung duli tuanku. Patik datang menghadap menyembah duli tuanku. Masih meriahkah lagi majlis Datuk? Serinya berkurangan tuanku. Sekembalinya tuanku berangkat ke istana. Datuk Bendahara memang bijak menyusun kata. Sedap halwa telinga mendengar bicara. Bagaimana pula dengan nawaitu Datuk yang sebenar terhadap beta? Sembah derhaka Patik sembahkan tuanku. Patik kurang arif apakah maksud yang tersirat di hati tuanku itu. Sepatutnya beta yang sangsi dengan niat bendahara. Kerana dari perkabaran yang beta terima, Datuk Bendahara
sedang merancang untuk menerajui Melaka sekarang ini secara bersendirian. Ada juga Patik mendengar cerita itu daripada sahabat-sahabat yang tahu niat murni Patik. Tapi itu sekadar Patik mendengar saja, Tuanku. Menepisnya tidak mampu, Tuanku. Kalau tidak beria-ia, masakan orang akan bercerita? Tak mengapa. Beta akan tunggu dan lihat. Ampun, Tuanku. Hati-hati dengan barang tu. Balok, bawa barang aku semua ke rumahku dekat Baro sana. Kitul. Ada apa-apa berita yang nak kau sampaikan kepada aku? Ada, Datuk. Tapi, Datuk... Kamu ni Kitul, sana sini mencari upah. Takkanlah sampai menyampaikan berita pun kamu nak upah juga. Tapi, Datuk, berita ni amat penting bagi Datuk dengan orang negeri Melaka ini. Tapi kalau Datuk dah bosan dengan berita hamba... Kitul. Nanti dulu. Aku belum habis bercakap dengan kau lagi. Sekarang, kau cerita dengan aku. Apa berita baru yang kau dapat tahu tu? Tentang siapa lagi? Datuk Bendahara. Dia dengan kawannya, Naina sudah ada mana tu? Apa halnya? Aduh, kamu ni betul-betul cekik darah lah. Baru sikit cakap pun nak upah. Cepat. Sekarang cerita padaku. Terima kasih, Datuk. Datuk patut bantu orang miskin macam saya ni. Dah, sudah tu. Sekarang kau cerita dengan aku apa yang kau tahu. Naina Surah Dewana tu baru saja menyungguk satu bahara emas kepada Datuk Bendahara. Menyungguk satu bahara emas? Itu rasuah namanya. Buat apa? Lagi satu. Ini hamba tengok sendiri. Datuk Bendahara baru menyiapkan satu kursi emas di rumahnya untuk menandingi baginda Sultan. Itu nak rampas kuasa namanya. Kitul! Hei, Kitul! Mana kau pergi? Lama aku tak nampak. Hamba ke Indragiri mengikut Tun Bijasura. Indragiri? Sama Datuk Tun Bijasura? Apa dia bikin pergi sana? Bukankah dia kita punya Syah Bandar? Dia patut jaga kita punya pelabuhan. Adalah tu dia buat kat Indragiri. Datuk Syah Bandar tu ada ke tak ada kat pelabuhan, sama je. Dia dengan Khoja Hasan kan bukan orang baik. Kitul. Kau ada tahu dia punya rahsia tak? Aku dengar dia baik sama itu Tuanku Sultan. Itulah rasanya. Mereka ada rancangan untuk menjatuhkan Datuk Bendahara. Datuk Bendahara? Kitul, kasih tahu aku apa halnya, Kitul. Kasih tahu aku apa dia punya rancangan. Hamba tak boleh beritahu. Kalau hamba beritahu, nanti nyawa hamba terancam. Kitul, kita pun boleh jadi kawan baik, Kitul. Kitul, kau bukan tak tahu. Datuk Bendahara baik orangnya. Dia merupakan tulang belakang negeri Melaka. Kau kena ingat, Kitul. Dulu dia yang bertanggungjawab menghalau Peringgi keluar dari negeri Melaka. Kalau kau tahu ada rancangan khianat terhadapnya, kau kena kasih tahu dia, Kitul. Itu cara kita menolong. Hamba tak boleh beritahu. Kalau hamba beritahu, nanti mereka akan bunuh hamba. Aku boleh bayar keselamatan nyawa kau, Kitul. Ini.
ada 300 wang perak dalam ni. Kau ambil lah, Kitul. Terlalu sikit kalau dibandingkan dengan nyawa hamba. Kalau mereka bunuh hamba, anak bini hamba nak makan apa? Baiklah, Kitul. Ini dalam ada 300 wang perak. Ini dalam ada 100 wang emas. Kau ambil lah, Kitul. Tapi kau kasih tahu akulah apa dia punya rancangan. Orang kaya Laksmana Koja Hasan. Yes, sahabat hamba. Maafkan hamba memanggil tuan hamba kemari. Takut juga hamba kiranya tuan hamba lambat untuk menghadap yang di-Pertuan. Tak apa. Apa hajat tuan hamba? Begini orang kaya. Ada apa-apa yang orang kaya hendak persembahkan kepada Duli yang bertuan hari ini? Tak ada apa. Macam biasa. Kalau ada pun mungkin mendengar pertuanan yang lain. Tak ada. Kalau macam tu, ikut hamba sebentar. Silakan. Hamba ada sesuatu. Kalau disampaikan, pasti Banda Sultan akan suka akan perkara ini. Apakah itu, wahai sahabatku? Mengenai Datuk Bendahara. Datuk Bendahara, sejak kebelakangan ini, Baginda sentiasa bersungut mengenai Bendahara. Tentu Bendahara ada masalah dengan Baginda. Ya, orang kaya. Hamba percaya orang kaya akan mendapat kurnia dari Baginda Sultan sekiranya orang kaya menyampaikan sembah ini. Apa? Katakan. Telunjuk telah mencolok mata. Kenapa tidak dari mula lagi kamu persembahkan hal ini kepada beta? Kenapa setelah demikian besar onar yang dilakukannya terhadap bumi Melaka ini, baru kamu nak bertindak? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Sesungguhnya selama ini Patik sangkakan apa yang dilakukan oleh Datuk Bendahara semuanya untuk kepentingan ke bawah Duli. Melainkan setelah Patik Sim melihat beliau mengawinkan putrinya, barulah Patik syak akan suatu berlaku. Ampun tuanku. Berdebah sungguh Datuk Bendahara. Selayaknya kita nyakan saja dia di bumi Melaka ini. Datuk Syahbandar. Tuanku. Arahkan Datuk Bentara membunuh seisi keluarga Datuk Bendahara. Beta cuma mahu tahukan kematian mereka saja. Kecuali Tuk Fatimah seorang. Ampun tuanku. Perintah dijunjung tuanku. Ampun tuanku.